Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umri. Bermaksud bab pada menyatakan seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala menambah pada umurnya. Ada isu penting di sini. Bagaimana Allah tambah umur? Sedangkan umur kita dah tetap. Macam mana tambah? Ini menarik. Hadis ini adalah hadis marfu'. Hadis marfu'. Cuma adalah perbahasan ulama tentang status hadis ni. Dalam Ibn Hibban dan juga dalam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis sahih. Diiyakan oleh Az-Zahabi. Kita bacalah insya-Allah. An Sahlin bin Mu'az an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, tuba lahu. Tuba lahu. Tuba ni apa dia? Tuba ni kita tengok dalam hadis, syarah hadis ni, Tuba ini dikatakan nama syurga. Dan satu lagi pandangan mengatakan satu pokok di dalam syurga. Tuba. Tuba lil ghuraba. Tuba lahu, syurga bagi dia. Ataupun kita boleh artikan juga sebagai as-sa'adatu wal khair. Sa'adah tu apa? Kebahagiaan. Al-khair, kebaikan. Jadi barang siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka kesejahteraan, kebaikan, balasannya syurga insya-Allah. Zadallahu fi umrihi. Allah akan tambah umurnya. Penambahan umur ni apa maksud dia? Di sana ada beberapa pandangan ulama. Kan kita belajar sebelum ni dalam hadis 40 pun kita dah ditulis siap-siap umur kita berapa. Rezeki kita Allah akan cukupkan sampai umur itu, kemudian kita akan meninggal. Cuma di kalangan ulama dia ada membicarakan umur bertambah itu macam mana? Iaitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seseorang itu alla yudai'a umrah. Orang itu tidak mensia-siakan umur. Ataupun yubarikullah umrahu. Allah memberkati umur. Apa maksud memberkati umur? Apabila seseorang itu dia mengaut sebanyak mungkin pahala daripada umurnya. Contohnya, alhamdulillah, barangkali orang nak menanti isyak kejap lagi ni, ada orang buat macam-macam. Ada tengok Facebook, ada baca novel, tengok TV. Tapi setengah orang dia gunakan waktu itu untuk mengaji, untuk mentelaah kitab, untuk buat usrah. Antara dua orang ini mana yang lebih berkat umur dia? Orang buat usrah, orang buat ilmu. Walhal jarak maghrib dengan isyak sama je. Tapi ada orang dapat menggunakan waktunya itu dengan sebaik yang mungkin. Itu salah satu pandangan mengenai dipanjangkan umur itu. Ada juga yang sebab ada hadis sahih Muslim, Anas bin Malik mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.
Barang siapa yang suka supaya rezekinya itu bertambah dan umurnya juga bertambah, maka hendaklah dia menghubung tali silaturahim. Rezekinya bertambah, umurnya pun bertambah kalau dia menghubung silaturahim. Jadi ulama kata, dan dalam surah dalam surah Al-An'am Allah sebut kan, wa huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indah. Di situ Allah sebut dua ajal, maknanya dua tempoh. Allah yang menjadikan kamu daripada tanah, kemudian mengqada'kan, menentukan bagi kamu satu ajal, kemudian satu lagi ajal. Dalam kaedah bahasa Arab, takarrara, nakirah, isim nakirah. Ajal tu nakirah. Sebab apa nakirah kakak? Apa tanda nakirah? Bukan Nakirah. spesifik. Ajal dia bukan makrifah. Sebab tanda-tanda nakirah adalah dia tidak menerima alif lam, dan dia tidak menerima tanwin. Tak. Nakirah menerima tanwin. Tapi dia tidak menerima alif lam. Jadi dalam surah Al-An'am ni, ajal pertama dengan ajal kedua. Dalam kaedah bahasa Arab, idza takarrara nakirah, idza takarrara taghayyarat. Bila dia berulang, dia memberi makna yang berbeza. Maksudnya, ada ulama kata, kalau A itu berbakti kepada ibu dan ayahnya, maka dia mati sekian umur. Tapi kalau dia tak berbakti, dia akan mati sekian umur. Faham tak? Jadi ilmu itu di sisi Allah Ta'ala. Allah tak paksa, tidak, Allah Maha Suci Allah daripada memaksa kita untuk membenarkan ibu dan ayah. Maha Suci Allah. Itu pilihan kita. Jadi kalau seorang itu pilih berbakti, umurnya sekian. Kalau sekiranya dia tak nak berbakti, umurnya sekian. Kalau orang tu hubung tali silaturahim, umurnya akan mati sekian. Kalau dia putuskan tali silaturahim, dia akan mati umur sekian. Itu dipanggil qada, dua qada. Dua ajal lain itu. Jadi maka dengan itu tafsiran pertama. Bagaimana umur dipanjangkan, iaitu dalam arti kata diberkati. Dan kita dapat menggunakan umur kita semaksimum mungkin untuk mendapatkan pahala. Itu namanya umur yang panjang. Ada ulama kata juga di umur yang panjang itu adalah bermaksud walaupun dia mati, tetapi orang masih mengenangnya sebagai orang yang berbakti kepada agama, seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, walaupun mati lama dah, tapi orang masih mengingat-ingatkan namanya. Jadi dalam hadis ini ulama kata pengajarannya, berbakti kepada ibu bapa itu adalah sebab barakah dalam hidup, keberkatan dalam hidup selama mana dia berbakti kepada ibu dan ayah. Berbakti kepada ibu dan ayah juga adalah sebab masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga, mudah-mudahan. Jadi itulah yang penting. Orang banyak minta panjang umur, makan ubat macam-macam, jaga kesihatan dan sebagainya, tapi jangan lupa umur kita insya-Allah dipanjangkan oleh Allah dengan kita menyantuni, berbakti kepada siapa? Kepada kedua ibu dan ayah kita. Lebih-lebih lagi yang dah tua, seperti mana kita sebut dalam siri kita yang sebelum ini. Wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.